Baik, terima kasih kembali bersama kami di Bola Sentral dan aksi separuh masa pertama 45 minit untuk perlawanan Piala Sumbangsih 2022 pada malam ini dengan keputusannya 2-0 memihak kepada pasukan Johor Darul Takzim dan itu yang boleh kita perhatikan. Mungkin ini satu perlawanan yang tidak mengikuti apa yang kita harapkan, tetapi ada banyak sekali perbincangan yang boleh kita lakukan. Saya ini melihat kepada separuh masa pertama ini keputusan yang sangat berhak bagi pasukan tuan rumah terutamanya. Sudah tentu dan mereka telah menunjukkan bahawa mereka masih berada di sini. Mereka tidak mahu berhenti. Mereka masuk ke tahun baru dengan satu azam yang baru kerana mereka telah tewas pada Piala Malaysia akhir dengan Kuala Lumpur. Inilah cara mereka membalas dendam dengan permainan yang mereka menunjukkan. Memang intensiti yang sangat tinggi. Pemain-pemain Kuala Lumpur mempunyai kesukaran untuk menyaingi intensiti yang ditunjukkan oleh JDT. 2 gol dalam tempoh 4 minit, itulah intipatinya untuk perlawanan separuh pertama ini. Kita ingin menyaksikan Nazmi Faiz Mansur, tapi mungkin gerakan ini kredit bagi saya sepenuhnya kepada Arif Aiman, berjaya untuk melakukan segalanya dengan gol pertama. Anda melihat kepada keberkesanan Arif Aiman dan juga penyudah daripada Nazmi Faiz ini. Ya, apabila dia telah potong balik ke belakang, saya dah cakap ini gol. Saya berada dekat luar, saya tengok, saya dah kata memang ini gol kerana hantaran dengan kaki kirinya sangat-sangat sempurna. Nazmi pula berada di posisi yang terbaik, walaupun tandukannya bukanlah yang paling padu, tetapi arahnya adalah jauh daripada Kevin tak ada peluang. Tetapi apa yang saya boleh lihat di sini, apabila Arif Aiman berada 1 lawan 1 menentang Declan, Parthiban sepatutnya lebih cepat untuk berada lebih dekat, kerana apabila Arif tarik semula, Parthiban lah yang paling dekat jika dia berada di situ. Tetapi dia tidak, dia hanya melihat dan di situlah Declan telah dipotong dan hantaran tersebut daripada Arif Aiman sempurna. Pasti malam yang sangat panjang dan sukar bagi perlawanan pertama Declan Lambert, dan 4 minit kemudian Fernando Forestieri. Anda cukup mengikuti pemain ini. Ini mungkin kualiti ada pada Forestieri? Yes, banyak kali saya lihat apabila dia bermain untuk Watford, Sheffield Wednesday, ini adalah finishing yang dia mempunyai. Dia boleh memotong ke dalam kaki kiri ataupun kaki kanan pun dia boleh pakai. Tetapi di sini dengan kaki kanannya sangat-sangat sempurna, accuracy yang sangat tepat. Ia adalah di satu sudut yang sangat sukar untuk Kevin Mendoza. Sebagai penjaga gol, sudut itu menewaskan penjaga gol, mana-mana penjaga gol sekalipun. Yes, sudah tentu. Dan apabila dia memotong balik untuk kaki kanannya, di situlah dia dah mengukur di mana dia nak letakkan bola. Dan di situ kemungkinan Declan di sini boleh lebih rapat apabila dia telah meletakkan bola di situ. Tetapi kita tak boleh menyalahkan Declan sepenuhnya. Ia berlaku sebelum itu, bagaimana dia berada dalam posisi tersebut untuk memusingkan badannya. Dan Kevin Mendoza dia cuba yang terbaik tetapi terlalu jauh. Ya, dan kita melihat kepada 45 minit pertama yang jelas didominasi oleh pasukan Johor Darul Takzim. Anda melihat kepada fluidity pasukan Johor Darul Takzim terutamanya dalam 45 minit yang pertama ni. Ya, mereka menunjukkan kemahuan mereka untuk berada dalam padang semula, dalam secara kompetitif. Saya rasa Corbin Ong juga menunjukkan satu aksi yang baik, naik turun tak berhenti. Nacho bergandingan dengan Nazmi Faiz, Leandro ada nampak kebaikan di situ. Untuk Kuala Lumpur pula tak banyak yang kita boleh katakan. Mereka cuba untuk melakukan serangan balas mereka tetapi tak menjadi. Setiap kali mereka sedang cuba, mereka disekat oleh pemain JDT. Alejandro Velasquez mengekalkan keupayaan di bahagian tengah walaupun ramai sekali deretan pemain bintang yang masuk. Masih berpengaruh pemain ini? Sudah tentu dia antara pemain yang sangat mempengaruhi permainan JDT di bahagian tengah. Apabila dia menerima bola ini daripada Arif Aiman, dia dah tahu dah apa yang dia mahu lakukan. Dia satu sentuhan, dua sentuhan, sudah tahu apa nak buat. Dan di situlah keputusannya dengan begitu cepat membenarkan dia berada dalam posisi tersebut. Kita nak melihat dua percubaan daripada Arif Aiman pada minit ke-19 dan juga 22. Kita melihat kepada mungkin ini musim kematangan Arif Aiman, dan ini antara yang diperagakan dari kanan masuk ke bahagian tengah, kemudian melakukan percubaan-percubaan dan crossing seperti tadi, Adni. Saya rasa musim lepas dia dah menunjukkan kematangan beliau, dan juga dalam AFF Suzuki Cup tempoh hari itu kita dah melihat dia makin matang. Ini saya rasa musim ini adalah
untuk dia mendapatkan konsistensi kerana dia sudah meletakkan dirinya sebagai seorang pemain utama untuk JDT. Sekarang Safawi pun susah nak dapat tempat tersebut. Sumareh pula suka dapat tempat tersebut kerana Arif Aiman sedang menunjukkan kualiti sebenar beliau, dan jika dia dapat memperagakan kebolehan seperti ini setiap perlawanan, saya rasa memang suka untuk sama ada Sumareh ataupun Safawi untuk dapat tempat semula. Dan ini antara kualitinya, masuk dari bahagian kanan dengan percubaan kaki kiri antara yang turut dikagumi oleh peminat-peminat pasukan Johor Darul Takzim di timeline pada ketika ini. Nacho Insa masih lagi antara pemain tengah terbaik yang berada di posisi itu dalam Liga Malaysia. Ya, untuk JDT, saya rasa jika kita letakkan dia dalam satu pasukan yang berbeza, mungkin lebih suka untuk dia, tetapi kerana keserasian dia mempunyai dengan pemain JDT, di situlah apabila dia mempunyai bola, pemain yang lain dia dah tahu dah mana nak gerak untuk menerima bola. Dia pun dah tahu di manakah dia boleh memberikan bola tersebut. So untuk dia, walaupun setiap tahun dia makin umurnya makin tinggi, tetapi dia masih menunjukkan kualitinya. Dan ini bukan macam musim-musim yang lepas apabila dia mempunyai kecederaan. Musim lepas adalah antara musim yang terbaik untuk beliau kerana sepanjang musim boleh bermain, dan saya sudah pasti dia mahukan satu lebih musim sekali lagi supaya dia dapat menunjukkan kebolehan sebenar beliau, mengapa dia dibawa ke JDT. Ya, dan kita mungkin terlepas satu nama, Beksa da Silva. Musim lepas kerap kita mengatakan mengenai nama beliau, tapi mungkin dengan kehadiran Forestieri ini, anda melihat kepada impak Beksa da Silva 45 minit yang pertama ini, jika anda nak membandingkan dengan Forestieri, Bergson lebih sedikit mencorakkan permainan. Saya rasa ini adalah terlalu awal untuk mengatakan kerana cara Kuala Lumpur mereka bertahan, di situlah dia mempunyai kesukaran. Dia sedang cuba keluar daripada posisi untuk menerima bola, cuba melibatkan dirinya dalam permainan, tetapi apabila dia mahu berada di kawasan untuk menjaringkan gol, hanya sekali kita dapat lihat. Dan inilah peluang keemasan untuk Bergson, salah satu peluang yang hanya dia mempunyai dalam separuh masa yang pertama, tetapi Kevin Mendoza dia cepat untuk berada dalam posisi yang tepat untuk menghalang percubaan tersebut. Mungkin ini musim yang berbeza untuk kita saksikan Bergson. Musim lepas semua bertumpu kepada beliau, tapi dengan kehadiran Forestieri ini mungkin dimensi yang berbeza juga. Ya, kerana jika kita lihat Cabrera dan Forestieri, mereka adalah pemain yang sangat berbeza. Cabrera adalah lebih kepada membantu dengan hantaran daripada bahagian tepi, memotong ke dalam. Forestieri sudah tentu akan mahu lebih jaringan. Tetapi saya rasa gandingan yang akan diperagakan oleh kedua-dua pemain ini akan menjadi, mereka akan seimbang, sama ada membantu satu sama lain atau menjaringkan gol. So kemungkinan untuk mendapat 23 jaringan sekali lagi mungkin suka kerana gandingan tersebut, tetapi saya rasa untuk pasukan secara keseluruhan inilah yang mereka mahukan, ke satu gandingan yang akan membawa mereka ke satu lagi tahap yang tinggi. Ini melihat kepada permainan ini dan analisa separuh masa pertama, tiada apa yang boleh kita katakan mengenai pasukan Kuala Lumpur City. 45 minit yang kedua, apa yang perlu mereka lakukan? Saya rasa mereka perlu ambil risiko kerana ini dah 2-0. Anda mahu kembali dalam perlawanan ini, anda perlu mengambil risiko. Anda tak boleh nak bertahan sampai habis. Jika anda tak kisah pasal piala ini, okey, tak apa, anda fokus kepada perlawanan yang akan datang dalam liga nanti. Tetapi jika anda mahu cuba mendapatkan tangan anda ke atas piala ini, anda perlu mengambil risiko. Okey, ini kita ingin melihat kepada bagaimana jaringan pertama dan kedua berlaku dalam tempoh 4 minit ini, dan ini mungkin antara perkara pertama. Kita melihat kepada mungkin antara surprise inclusion adalah Nazmi Faiz dalam perlawanan ini, kesebelasan utama. Tapi beliau membuktikan kehadirannya, melakukan jaringan ada pada sudut ini mungkin antara ruang yang kita tidak akan jangka Nazmi Faiz berada di situ. Ya, antara pemain paling kecil di atas padang ya. Dan di situlah saya heran apabila dia yang berjaya mendapatkan tandukan dalam kawasan penalti. Mengapa tidak ada sesiapa yang lebih rapat dengan beliau? Saya rasa Kamal Azizi boleh dipersoalkan, kemungkinan Kenny Paldrash ketika itu, Giancarlo, mungkin Giancarlo berada lebih dekat di sebelah kiri, tetapi Kenny Paldrash, Kamal Azizi,
adakah mereka yang sepatutnya berada dalam posisi yang lebih baik? Saya rasa yang paling dekat pemain Kuala Lumpur adalah Zafri Yahya yang dia pula yang perlu datang kembali dan agak lewat tekanan, tetapi pemain yang lain perlu ambil tanggungjawab tersebut. Dan kita berkatakan mengenai gol kedua, antara yang boleh diperkatakan juga adalah tentang kombinasi yang dimainkan oleh Bergson da Silva terhadap penghasilan jaringan ini. Musim lepas beliau juga melakukan gerakan sebegini, larian sebegini, tapi dengan adanya Forestieri ini melakukan satu jaringan yang sempurna gerakan ini. Ya, kali ini mereka mempunyai seorang pemain yang mempunyai kualiti untuk menjaringkan gol. Jika anda lihat dari awal tadi, Leandro kepada Nacho, Bergson, Darul Takzim 2-0 di hadapan pasukan Kuala Lumpur City untuk aksi separuh masa yang pertama. Berbeza di atas kertas pada perlawanan malam ini berbanding dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang terlalu. Saat ini terima kasih, kita nak terus kembali ke Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi separuh masa yang kedua. Teruskan dan selamat menonton. Zozwe dan jadi tim melakukan serangan balas ketika ini. Bergson masih lagi, Bergson cari ruang, cuba dari Bergson. Lagi dalam permainan Afiq Fazal masuk di separuh masa yang kedua, membuktikan dia juga mampu untuk meledak jaringan. Jadi Afiq Fazal meletakkan charity dengan kedudukan yang lebih selesa. Jaringan ketiga perlawanan. Ya, kita lihat bagaimana satu ketika KL City memiliki peluang yang baik untuk merapatkan jurang dimiliki oleh Paulo Roswi, tetapi berjaya ditepis oleh Fariza Malias. Akhirnya jadi tim buat satu counter attack bijak. Kita lihat bagaimana pemain JDT dimulakan dengan Irfan Fazail yang menghantar bola tersebut. Saksikan sekali lagi mana Farhan tadi melihat Bergson yang cuba mengacah jambatan, akhirnya bola itu satu clearance yang lemah. Teknik yang baik, kita lihat bola itu belum lagi menyentuh tanah dan akhirnya lepaskan rambatan. Teknik yang baik. Ya, Kevin Mendoza hanya mampu menyaksikan bola itu menerja jaring. Dan itulah keputusan penuh di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Takzim 3, Kuala Lumpur City 0. Baik, itu dia kemenangan mutlak bagi pasukan Johor Darul Takzim, pasukan yang bakal merangkul dan juga menjulang trofi Piala Sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah bagi musim 2022. 3-0 aksinya di Stadium Sultan Ibrahim pada malam ini dan ini keputusan masa penuhnya. Saat ini bekas gol kebangsaan masih bersama dengan saya. Ini satu keputusan yang mungkin dalam jangkaan, tetapi kita mengharapkan sikit tentangan daripada pasukan Kuala Lumpur City. Saya rasa bagi pihak Kuala Lumpur City memang mereka mengharapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Tak banyak percubaan daripada mereka sepanjang perlawanan. Tetapi di separuh masa yang kedua ada perubahan. Mereka mempunyai sedikit penguasaan bola, tetapi di situ mereka tak dapat nak lakukan apa-apa kerana JDT mereka mempunyai organisasi yang sangat-sangat baik. Keserasian di antara satu sama lain sangat-sangat baik dan ini sesuatu yang kita jangkakan apabila Liga sudah bermula. Tetapi JDT sudah menunjukkan mereka bersedia untuk Liga Super. Ya, 3 gol terhasil sampai kita menantikan untuk upacara menjulang trofi Piala Sumbangsih pada malam ini. Kita ingin saksikan gol ketiga yang berlaku di separuh masa yang kedua dan ini satu jaringan yang sangat menarik dari Afiq Fazail yang juga baru saja dimasukkan. Ini kesilapan clearance tersebut, tapi jaringan ini tiada apa yang boleh diambil daripada Afiq Fazail. Satu jaringan yang sangat-sangat berkualiti. Sentuhan pertamanya sangat-sangat penting. Ia adalah sempurna dan selepas itu Kevin Mendoza pun sedikit keluar daripada kawasannya. Saya rasa kemungkinan silapan saya, dia berada posisi yang baik, tetapi jaringan tersebut adalah sangat-sangat baik, sangat-sangat berkualiti. Kita perlu mengatakan Kamal Azizi yang telah mengeluarkan bola tersebut, ia perlu jauh. Awak tak boleh clear bola macam tu. Jika dalam awak menentang pasukan-pasukan yang berkualiti seperti ini, ia perlu keluar daripada kawasan. Tetapi tidak, terus ke Afiq berada dalam posisi yang paling tepat pada masa yang paling sesuai. Dan itu yang ketiga dan boleh kita katakan 3 gol yang terhasil pada malam ini ketiga-tiganya mempunyai satu kualiti yang sangat menarik. Kita ingin saksikan sekali lagi saat ini
berkaitan dengan jaringan pertama yang terhasil di sponsor pertama oleh Nazmi Faiz Mansur pada minit ke-26, dan ini gerakan anda berkatakan mengenai trio pemain import mereka termasuk dengan Nacho Insar, tapi Arif Aiman permulaan musim yang sangat baik daripada beliau. Ya, ini akan memberikan dia motivasi yang tinggi selepas ini. Dia tahu apa yang saya percaya, dia percaya dengan ability diri sendiri. Dia yakin dengan apa yang dia boleh lakukan, dan inilah yang sedang kita lihat daripada Arif Aiman. Sangat-sangat berkualiti, dia memperdaya Declan di sebelah kanan, masuk ke sebelah kiri kaki, menggunakan kaki kirinya dengan crossing tersebut sangat-sangat berkualiti dan mudah untuk Nazmi hanya perlu guide bola di mana dia nak letak. Ya, dan pastinya akan membimbangkan Safiur Rashid dan juga Mahmudus Sumarih di posisi tersebut, dan kita ingin menyaksikan jaringan kedua pasukan Johor Darul Takzim. Tidak lama, hanya 4 minit saja perlawanan berselang, dan seterusnya pemain ini meletakkan tanda beliau untuk Liga Malaysia. Fernando Forestieri ini sangat berkelas dunia sekali lagi. Ya, dia menunjukkan mengapa JDT membawa Forestieri ke Malaysia, Liga Malaysia, dan sudah tentu untuk melihat beliau buat sedemikian dalam